Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita akan belajar subjek akhlak. Okey, jom kita sama-sama tengok. Okey, siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 5 dan 6. Okey, Lebah dia datang. Lebah datang nak belajar. Okey, hari ni kita akan belajar subjek qada hajat. Apa maksud dia qada hajat ni? Okey, tak apa. Tunggu. Okey, maksud qada hajat ni maksudnya buang air besar ataupun buang air kecil. Okey. Okey, cuba tengok dekat skrin tu ada Encik Lebah. Encik Lebah nak tanya Ustazah lah. Okey, kita dengar dia tanya. Bzz, bzz, apakah adab qada hajat? Bzz, bzz, bzz. Okey. Terima kasih Encik Lebah sebab tanyakan apakah adab qada hajat. Okey. Jom kita sama-sama terangkan dekat Encik Lebah dan kamu semualah. Apakah adab qada hajat? Okey, ingat qada hajat tadi maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Okey, adab qada hajat ataupun adab buang air besar ataupun buang air kecil. Okey, yang pertama, terlindung daripada pandangan orang lain. Maksudnya jangan buang air depan-depan orang. Okey. Kemudian, istinja dengan tangan kiri. Istinja ni maksudnya bersihkan najis. Okey. Dengan tangan kiri. Sebab apa? Tangan kanan kan tangan untuk kita makan. Betul tak? Jadi kita guna tangan kiri untuk bersihkan najis. Okey. Kemudian, lepas kamu dah habis buang air kecil, buang air besar kan? Basuh tangan dan kaki selepas istinja. Yang ni sudah yakinlah dekat rumah kamu semua dah buat perkara-perkara ni kan? Okey, kemudian ketika buang air besar dan buang air kecil, elakkan dari perkara berikut. Okey. Yang pertama, buang air besar atau air kecil di tempat berlubang. Kalau kamu nampak ada lubang kat tengah-tengah jalan ke kan, dekat tengah-tengah padang ke, jangan pergi buang kat situ Okey, kemudian di tempat air yang tidak mengalir, jangan buang air besar atau kecil dekat tempat air yang tidak mengalir. Contohnya apa? Kalau kamu pergi bercuti kan, pergi swimming pool. Air dia tak mengalir kan, jangan sisi ataupun yak dalam tu. Okey. Sebab air tak mengalir maksudnya nanti kotor dekat situ je. Okey. Kemudian ketika tengah buang air besar atau kecil, bercakap-cakap. Senyap-senyap je Okey, kemudian jangan buang air besar atau kecil di bawah pokok yang berbuah. Kamu nampak pokok rambutan ke, pokok durian ke, tak payahlah pergi buang air besar atau kecil kat situ. Okey. Kemudian yang kelima, di kawasan angin bertiup. Yang keenam, menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Okey. Okey. Kita akan belajar sama-sama doa masuk tandas. Okey. Boleh ikut Ustazah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lagi sekali Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksud dia apa? Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kekotoran. Okey. Kamu tahu kan bilik air tu tempat siapa? Bilik air tu rumahnya syaitan. Dalam tu banyak syaitan. Jadi
sebelum kita masuk, kita baca doa. Okey? Okey, kemudian lepas dah masuk tandas kan, mesti dah kita akan keluar, takkanlah duduk dalam tu kan. Jadi bila nak keluar tandas pun ada doa. Doa ketika keluar tandas. Okey, boleh ikut Ustazah sama-sama. Ghufranakal hamdu lillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Okey, lagi sekali. Ghufranakal hamdu lillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Okey, maksud dia apa? Dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku. Kita keluar bila air tu dah bersih kan. Jadi sebab tu kita baca doa keluar tandas. Okey? Okey, jadi untuk minggu ni itu sahaja. Okey? Nanti boleh tengok untuk subjek seterusnya. Bye. Assalamualaikum.